أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم.
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul Azim, Suratul Baqarah ayat 177. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi yaitu Ustaz Rafa'i yang telah menjemput ana pada malam ini untuk bersama-sama dengan NGO beliau iaitu Skuad Pertubuhan Jenazah Malaysia, SPJM, dan bersama dengan sahabat-sahabat rakan-rakan yang membantu Hamilah, satu NGO yang sangat aktif di Lembah Kelang ini, yang mengambil berat tentang masalah untuk membantu sahabat-sahabat sekiranya ada berlaku kecemasan, kematian dan sebagainya. Jadi Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia inilah yang biasanya membantu sahabat-sahabat di sekitar Lembah Kelang ini, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah pada malam ini, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama menyambung kuliah siri online, kuliah alam maya kita panggil sekarang ini, tuan-tuan, yang mana kita pun maklum dalam suasana PKP ini dan suasana norma baru ini. Jadi kita kena menjadikan amalan untuk kuliah di alam maya ini menjadi sesuatu yang seperti tidak baru, sesuatu yang luar biasa yang kita tidak biasa, tetapi kita kena membiasa-biasakan diri. Pasal apa, tuan-tuan? Pandemik COVID-19 itu kita pun Masya Allah tak tahu dah bilakah akan berakhir. Mungkin disambung lagi, mungkin tahun depan pun tak selesai lagi, mungkin setahun dua lagi, kita tak tahu, tuan-tuan. Jadi dalam keadaan norma yang luar biasa ini, daripada norma-norma biasa, kita kena biasa-biasakan diri untuk bersama-sama mengikuti kuliah-kuliah online. Begitu juga dengan pentadbiran dan sebagainya. Mungkin banyak syarikat-syarikat yang di luar di sana yang mengamalkan untuk mengadakan mesyuarat secara online, mesyuarat secara alam maya dan sebagainya di pihak-pihak agensi kerajaan dan sebagainya. Jadi itulah kenyataan yang harus kita hadapi, tuan-tuan, dalam keadaan suasana pandemik COVID-19 ini, tuan-tuan. Tapi apapun, tuan-tuan, kita ingat kepada janji Allah Subhanahu wa taala dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah Taala nukilkan dalam Al-Quran Al-Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Benarlah janji Allah yang menyatakan sesungguhnya kamu wahai manusia akan diuji dengan sedikit ketakutan terhadap musuh-musuh kamu. Kita semua Allah Ta'ala dah janji dah, kita akan diuji dengan sedikit perasaan kelaparan, ketakutan dan sebagainya. Kita akan diuji dengan harta benda kita, dengan hasil-hasil tanaman kita. Tapi bagaimanapun orang-orang yang beriman, mereka tetap bersabar dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Termasuklah ujian pandemik COVID-19 yang sekarang ini di seluruh negara, di seluruh dunia. Masya Allah. Di Malaysia pun, kes yang terkumpul hampir-hampir telah mencecah 80,000 lebih, tuan-tuan. Macam nak sama dengan negara China, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi kita berharap agar Allah Taala memelihara negara kita, khususnya Malaysia yang tercinta ini, daripada tersebarnya lagi, meningkatnya lagi kes-kes yang berlaku, tuan-tuan. Kematian pun tak silap anak dah habis, ada hampir 411 kematian dah yang berlaku di Malaysia. Bermula pada awal-awal, tuan-tuan, tidak mencecah kepada 3 angka. Jadi bila dah mencecah pada 3 angka, dia akan naik dan naik lagi. Jadi sama-samalah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat segera COVID wabak 19 ini, tuan-tuan. Wabak COVID-19 ini supaya kita semua akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala menyambung daripada firman daripada surah Al-Baqarah tadi yang kita baca 155. Allah Taala menyambung lagi dan satu ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Taala menyatakan, iaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, dari Allah kita datang, kami datang, dan kepada Allah kami akan dikembalikan.
Dan Nabi SAW, satu riwayat Imam Muslim, mengajar kita bila kita ditimpa musibah, wa imma kecil ataupun besar, ujian yang menimpa kita tuan, Masya Allah, kata Nabi SAW dan sabdanya tuan, riwayat Muslim, ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada setengah riwayat mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillah, daripada Allah kita datang, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Nabi mengajar kita menyebut Allahumma ajurni fi musibati, ataupun Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, semoga dengan musibah yang kecil, musibah yang besar, ataupun yang musibah dan keadaan apa sekalipun yang kau timpakan pada diri kami, ya Allah, kau gantikanlah dengan pahala yang lebih baik dan gantikanlah dengan perkara yang lebih baik lagi. Jadi kita sebagai orang beriman tuan-tuan, insya-Allah hanya Allah SWT tempat kita mengadu, tidak ada tempat yang lain selain Allah SWT tempat kita bergantung harap, dan kita mohon agar Allah Taala memelihara diri kita semua tuan-tuan. Jadi alhamdulillah pada malam ini tuan-tuan, sebagaimana yang saya jelaskan dalam tajuk yang diberikan oleh pihak penganjur pada malam ini, insya-Allah kita akan menceritakan apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini, sementara kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan kita di dalam alam fana ini tuan-tuan. Masya-Allah. Kalau biasa kita dengar kuliah-kuliah Al-Fadhil Tuanku Ustaz Ahmad Dasuki Ahmad selalu menceritakan cerita pasal kematian dan sebagainya. Alam-alam kita ni terbagi kepada 5 alam yang akan kita tempuh. Antaranya tuan-tuan, yang pertama, kita bermula daripada alam kandungan ibu kita tuan-tuan. Alam rahim ibu kita tuan-tuan. Masya-Allah. Kemudian kita akan Allah Taala jadikan kita pula ke dalam satu alam yang satu kehidupan yang fana, dia panggil alam fana, alam yang menipu daya, dunia kita tuan-tuan. Kemudian selepas itu kita akan pergi pula lagi ke satu alam yang lain, alam yang ketiga tuan-tuan, masya-Allah, iaitu alam barzakh tuan-tuan. Selepas alam barzakh pula ada satu alam lagi, bermulanya kehidupan kita. Bila kita meninggal tuan-tuan, disitulah sebenarnya bermulanya kehidupan kita. Kita akan dibangkitkan pula nanti di satu alam lagi dipanggil alam mahsyar. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan selalu baca surah Yasin. Dan kita baca ayat yang ke-52. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Hari di mana tuan-tuan, masya-Allah, manusia dibangkitkan dari tidur yang terkejut. Siapakah yang membangkitkan kami yang sedang nyenyak tidur di pekan ini? Siapakah yang mencantumkan balik tulang belulang kami yang menjadi sempurna balik dalam keadaan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bogel, masya-Allah tuan-tuan, untuk dibawa menghadap ke mahkamah Rabbul Jalil. Pada masa itu barulah manusia mengetahui benarlah apa yang dibawa oleh para rasul yang telah beri peringatan pada kita tuan-tuan semasa kita hidup di dunia tuan-tuan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, Allah Taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang aku jadikan di atas muka bumi ini. Jadi kita ni tuan-tuan, Allah Taala jadikan kita ke atas muka bumi ini, apa dia tuan-tuan? Tujuan dia tak lain dan tak bukan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Taala jadikan pada diri manusia ini sebagai khalifah untuk mentadbir dan untuk mengurus dunia ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal tu tuan-tuan, kita ni Allah Taala jadikan kita seperti mana surah Az-Zariyat, firman Allah Taala ayat yang 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, hanyalah semata-mata untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal itulah tuan-tuan, ketika mana kita hidup di dunia ini, ketika itulah kita kena mengambil peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni tuan-tuan, apakah matlamat hidup kita ni tuan-tuan? Dalam hidup kita ni apa yang kita cari tuan-tuan? Kan? Apa lagi yang kita nak dalam kehidupan kita ni tuan-tuan? Usia kita makin meningkat. Jadi kita adakah bila kita dah meningkat usia kita tuan-tuan, masih sibuk lagi kita dengan urusan-urusan dunia yang tidak berkesudahan tuan-tuan? Cukup-cukuplah kita ni yang dah berusia 40-an, 4 siri, 5 siri, 6 siri, 7 siri tuan-tuan, masya-Allah. Orang kata apa tuan-tuan?
Umar kata pergi, kubur kata mari. Maknanya dah hampir kita ni. Setiap kali meningkat usia tuan-tuan, maknanya dekatnya kita ni dengan kematian. Di pasal satu Nabi SAW nyatakan, orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak ni ialah orang-orang yang sentiasa mempersiapkan bekalan sebelum hari kematian dia tuan-tuan. Di pasal satu hari ini kita sama-sama kita berbincang-bincang sedikit, mengambil sedikit pengiktibaran apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan insya-Allah sewaktu kita ni tuan-tuan, masa kita hidup di dunia ni. Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk meneruskan pernafasan kita tuan-tuan. Masya-Allah, daripada celik mata pagi tuan-tuan bangun tidur, pukul 4.30, pukul 5 kita dah bangun, tuan-tuan dapat mandi sendiri tuan-tuan. Masya-Allah. Kemudian lepas dah mandi tu kita ambil pakai baju sendiri. Kita pakai pakaian kita sendiri dengan kedekat kita sendiri. Pakai baju sendiri, tuan-tuan pakai jubah, pakai sarung, apa semua. Yang muslimat pakai telekung dan sebagainya, siap-siap. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita barang solat tahajud barang 2 rakaat. Dapat kita solat sunat taubat barang 2 rakaat, solat istikharah dalam 2 rakaat dan sebagainya, solat hajat dan sebagainya. Masya-Allah, Allah Ta'ala bagi peluang pada kita tuan-tuan untuk lakukan sendiri tuan-tuan. Semua kita lakukan sendiri. Ambil wuduk sendiri, kita boleh ambil sendiri. Pakai baju sendiri, kita solat sendiri. Lepas dah habis solat, kita sempat tutup dengan solat witir. Seperti mana yang Nabi amalkan dalam kehidupan dia. Nabi SAW tak pernah tinggalkan solat witir. Jadi jangan tinggal solat witir tuan-tuan. Jadi sebelum kita tidur, dan insya-Allah lepas tu pagi tuan-tuan pun bergerak pergi ke musalla kita, ke masjid-masjid di rumah-rumah Allah. Masya-Allah, kita segera untuk solat subuh berjemaah. Dan kita tak lepaskan peluang untuk kita buat peluang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya-Allah, tabarakallah. Rugi kalau kita tak rebut tuan-tuan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, lepas sembahyang subuh, dah habis sembahyang subuh tuan-tuan, kita masuk pula, kita berwirid dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi peluang pada kita tuan-tuan untuk sama-sama kita solat duha, untuk sama-sama kita melakukan solat qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Masya-Allah, sehinggalah ke isyak tuan-tuan sebelum kita nak tidur balik. Jadi semua Allah Ta'ala bagikan kedekat pada kita ketika mana kita hidup tuan-tuan. Sebelum datang pada satu masa dan saat ketika bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla idza balagatit taraqi wa qila man araqa. Apabila nyawa sampai di kerongkong, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa itu manusia dalam keadaan kelang kalibut, semua menyatakan, siapakah yang dapat mendolong kami? Siapakah yang dapat membantu kami ini untuk menahan daripada nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan, bila diarahkan malaikat Israel mencabut nyawa kita, wahai Israel, cabut nyawa sifalan tuan-tuan. Masya-Allah. Malaikat maut ni tuan, satu hari 70 kali dia datang ziarah kita tuan-tuan. Dia tengok nama kita naik tak hari ni kan. Datang kali ke 69 ke 70, tengok nama, oh tak naik lagi. Okay? Alhamdulillah, masih lagi kita boleh bernafas lagi, masih lagi kita boleh meneruskan kehidupan kita. Tapi bila cukup ya tuan-tuan, Masya-Allah, Allah Ta'ala bila arahkan malaikat Israel mencabut nyawa hambanya, pada ketika itu tuan-tuan, dia akan terus mencabut nyawa manusia yang Allah Ta'ala suruh dicabut nyawanya. Dan pada ketika itulah, saat itulah, malaikat Israel yang akan memutuskan segala kelazatan dunia bagi kita tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi pada masa itu tuan-tuan, tertutuplah pintu taubat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu tuan-tuan, bila mana kita sihat, ketika mana kita ni dikedekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh bangun sendiri, sembahyang sendiri, ambil wuduk sendiri, pakai pakaian sendiri, boleh kita bermunajat sendiri, kita gunakan kesempatan yang Allah Ta'ala bagi ini sebelum pada satu saat dan ketika bila nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti mana kita pun dah maklum dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah Ta'ala mengingatkan lagi manusia, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kira hebat macam mana pun manusia di atas muka bumi ini, pangkat darjat yang tinggi ke, daripada serendah-rendah pangkat sampailah setinggi-tinggi pangkat, tak kira siapa pun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu raja ke, kamu penguasa ke, orang hebat ke sebagainya, orang kaya ke, miskin ke, semuanya pasti akan merasai kematian. Dan Allah Ta'ala mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terselamat daripada siksa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang berjaya. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang merdeka. Ini dalam erti kata sebenar merdeka, inilah yang sebenar-benarnya merdeka tu. Pasal apa? Dia melepasi azab siksa neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasuk wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan ketika mana dia hidup di dunia tu. Masya-Allah. Jadi bila dah terlepas daripada azab siksa neraka Allah taala dan confirm dia masuk ke dalam syurga, itulah orang yang benar-benar berjaya. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingat Allah Taala kata, dunia kita ni tuan, dunia ni tuan yang kita duduk sekali, dalam alam yang kedua ni tuan, masya-Allah. Alam fan dipanggil. Alam fan, alam yang menipu daya. Sekiranya kita ni masih lagi mengambil dunia sebagai benda yang menipu daya, maka rugilah kita tuan. Maknanya menjadi orang-orang yang kufur dan engkar pada Allah Subhanahu wa taala, masih terpedaya dengan dunia tuan-tuan, dia termasuk dalam orang-orang yang rugi di akhir kehidupan dia. Pasal itulah tuan-tuan, kita pastikan kehidupan kita, di akhir kehidupan kita ni janganlah kita menjadi orang-orang yang rugi di akhir kehidupan dia. Orang-orang yang kufur, sombong, takabur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala dah ingat, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian, dan hanya saja orang-orang yang terselamat daripada siksa azab neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang sebenar-benarnya berjaya. Dan ingatlah harta pangkat kedudukan kita tuan-tuan, masya-Allah, di dunia ini illa mata'ul ghurur, tidak lain dan tidak bukan perkara-perkara fana yang menipu daya kita semua tuan-tuan. Jadi pasal itulah sama-sama kita mengambil iktibar, selagi mana kita masih diberikan peluang untuk bernafas oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi roh masih dikandung jasad, masih itulah kita kena beramal soleh dengan semaksimum yang mungkin untuk memastikan kita tuan-tuan melakukan perkara-perkara yang boleh menjadikan kita ni, masya-Allah, manusia yang boleh menggarap keuntungan sebelum dia berhadapan dengan kematian, dengan peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia hidup di dunia, dan tidak menjadi orang-orang yang kufur, yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan dia. Bila kita menceritakan tentang orang-orang kufur dan nasib orang-orang yang kufur ingkar, Allah Subhanahu wa taala gambarkan lagi dalam suratul Mu'minun. Kita buka Al-Quran, kita cuba lihat ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Allah Subhanahu berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kesudahan golongan orang yang kufur, yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, mereka berkata, apa kata mereka tuan? Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami balik kat dunia ni sekejap ya Allah, barang sekejap pun jadilah. Nak balik untuk apa? Untuk kami bersedekah ya Allah. Perkara yang pertama diminta dia nak berinfak. Baru dia tahu betapa besarnya pahala infak ni tuan, masya-Allah. Nak balik bersedekah. Kami nak jaga balik amal-amal yang telah kami tinggalkan ya Allah masa kami hidup di dunia ya Allah. Baru nak jaga solat dia balik, baru dia tinggal nak berinfak, baru dia tinggal nak melakukan amal-amal ma'ruf dan sebagainya. Tapi Allah Taala menyatakan apa? Kalla, tidak, kata Allah Taala. Tidak, sekali-kali tidak, kata Allah Taala. Tak ada lagi peluang yang kedua bagiku. Kamu, dia kata Allah Subhanahu wa taala. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya apa yang kau sembang, yang kamu sembang, yang kamu mohon cakap tu hanyalah perkara-perkara yang sia-sia je. Perkara-perkara yang hanya sekadar mengata di bibir mulut saja, menanam tebu di bibir mulut je. Sedangkan tak dilakukan pun. Sedangkan nanti Allah Taala kata, ingat, sedangkan di hadapan kamu nanti adanya alam barzakh. Alam barzakh ni tu, masya-Allah, alam yang ketiga dalam kehidupan kita yang akan kita lalui. Nak tak nak memang kita kena lalui alam barzakh ni, di mana kita akan menjawab soalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan lagi tuan-tuan, dan hingga hari mereka dibangkitkan semula di yaumul mahsyar kelak tuan-tuan. Masya-Allah. Alam yang keempat nanti kita akan dibangkitkan balik di yaumul mahsyar, sebelum kita ni lulus ujian dan sebagainya, baru dimasukkan ke dalam alam, sama ada kita ni masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal itu tuan-tuan, jangan kita jadi orang-orang yang kufur,
teringkar pada Allah Subhanahu taala. Ingat ayat Allah Taala tadi, ayat suratul Mukminun, buka Al-Quran tuan, belik-belik tengok baca tafsir ayat 99, ayat 100. Allah Taala ingatkan, siapa yang kufur nanti di akhir kehidupan dia, mereka berkata qala rabbirji'un, nak minta balik ke dunia ni, tapi Allah kata dah terlambat. Sayang, semua dah terlambat. Bila nyawa dah dicabut, terpisah daripada roh dan jasad, kita dah tak peluang lagi dah untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu melampau dan sebagainya tidak ada berguna lagi. Walaupun kita nak berifak, masa tu pun dah tak guna dah tertutup pintu taubat dah. Masa tu kita ni dah tak diberi peluang lagi oleh Allah Taala untuk melihat matahari terbit lagi dah terlambat dah. Satu, kita ni kena selalu bermunajat pada Allah Subhanahu taala, pohon pada Allah Subhanahu taala, seperti mana juga firman Allah Taala. Allah Taala ingatkan kita lagi tuan-tuan, yang dirahmati Allah sekalian, di dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-60, Allah Ta'ala mengingatkan kita lagi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Dan Tuhan kamu berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang takabur daripada beribadah dan berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu taala, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Surah Al-Ghafir ayat 60. Jadi pasal itulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu taala dengan doa-doa yang mustajab. Sebab apa tuan-tuan, Allah Subhanahu taala ni Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tuan-tuan, satu hadis yang sahih riwayat daripada Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sesiapa yang orang yang berhajat sesuatu tapi tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala murka padanya. Jadi kita ni berhajat pada Allah Taala, nak minta mohon doa keampunan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ni malas nak berdoa, tuan-tuan, malas nak mendatangan, sombong, takabur, nak berdoa minta pada Allah Taala pun kita malas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala murka pada hamba-Nya yang tidak bermohon pada Allah Taala. Pasal tu tuan-tuan, kita kena bermohon pada Allah Subhanahu taala. Sebab apa tuan-tuan? Allah Taala dialah Allah yang Maha mendengar. Allah Taala dialah yang Maha memberi. Lalu berdoalah dan berharaplah kita tuan-tuan kepada Allah Subhanahu taala selagi mana Allah Taala berikan kesempatan ketika mana kita hidup di dunia ini, alam fana ini tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Orang-orang yang dah meninggal, para arwah yang meninggal juga berdoa, juga berharap, tetapi sayangnya sudah terlambat tuan-tuan. Dan kita baca juga doa, kita baca doa yang selalu kita baca dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-83. Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, kurniakanlah aku hikmah, kebijaksanaan, dan hubungkanlah aku bersama dengan jemaah, dengan orang-orang yang saleh. Pasal tu kita juga kena bergaul dengan orang-orang yang saleh, jemaah yang saleh, yang boleh membimbing tangan kita ini untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, apakah amalan-amalan sebagai persediaan yang boleh kita lakukan sebelum kematian? Antaranya tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, masya-Allah, saya sebenarnya berpesan pada diri saya sendiri. Sebab apa? Mulut yang bercakap ni dekat dengan telinga yang mendengar. Sebenarnya nak bagi pesanan ni pada diri saya sendiri tuan-tuan, dan juga untuk semua sahabat-sahabat rakan-rakan Facebook yang berada di seluruh negara. Alhamdulillah, bersama dengan kuliah online yang dianjurkan oleh kita punya sahabat daripada skuad pengurusan jenazah Malaysia pada malam ini, insya-Allah. Yang pertama sekali tuan-tuan, ialah kita kena sentiasa sebagai Allah yang beriman pada Allah Subhanahu taala, perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Itu amalan yang boleh kita lakukan. Dan seperti mana yang kita tahu, fadilat orang yang baca Quran ni, siapa yang istiqamah membaca ni setiap hari, banyak kelebihan yang Allah Ta'ala bagi padanya. Dan terbukti daripada dalil Al-Quran. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta anjuran daripada ahlul bait dan para salihin. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-82, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu liz-zalimin illa khasara. Firman Allah Taala yang bermaksud, dan kami turunkan ayat Al-Quran itu sebagai penawar
sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidak menambahkan orang yang zalim kecuali kerugian. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai rahmat pada manusia yang beriman, dan Allah Ta'ala tidak menambahkan orang-orang yang zalim kecuali kerugian bagi orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanah bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam min harfun ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف. Yang bermaksud barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, maka baginya satu hasanah, baginya satu kebaikan, dan satu hasanah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Nabi, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan, pasal itu kita kena banyak membaca Al-Quran dan sebagainya untuk memastikan diri kita tuan-tuan, masya-Allah, mendapat pelbagai hasanah tuan-tuan daripada Al-Quran yang kita baca tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan, ambil contoh senang tuan-tuan, kita baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim pun ada berapa huruf dah? Hampir dekat 20 huruf dah yang ada situ tuan. Hampir-hampir nak sampai 20 huruf dah ada. Satu huruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala gandakan 10 kali ganda kebajikan. Jadi kalau kata ada 17 huruf, 19 huruf kita baca, masya-Allah, dah 170 kali ganda. Dan 190 kali itu baru kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi kita membaca Al-Quran. Apatah lagi kalau kita membaca surah Al-Baqarah. Ada 286 ayat. Dalam 286 ayat itu pula ada berapa baris huruf-huruf Al-Quran. Masya Allah. Mungkin beribu, beratus-ratus. Masya Allah. Berpuluh ribu huruf-huruf yang kita baca. 286 ayat. Bila kita baca surah Ali Imran, 200 ayat. Masya Allah. Betapa banyaknya pahala yang kita dapat. Dan berkata Abu Malik bin Umair, satu-satunya manusia yang tidak tua ialah orang yang selalu membaca Al-Quran. Manusia yang paling jernih akalnya ialah pembaca Al-Quran, para pembaca Al-Quran. Dan berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimakumullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ingatannya kuat meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Pasal itu tuan-tuan kita lihat orang tua di kampung dan sebagainya, dan apatah lagi guru-guru Al-Quran yang mengajar Al-Quran. Sebab apa? Sebaik-baik manusia kata Nabi SAW ialah orang yang mengamalkan dan membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Itu orang yang paling baik sekali manusia kata Nabi SAW. Dan orang yang baca Al-Quran ini tuan-tuan, masya-Allah, daripada Imam Al-Qurtubi mengatakan menjadikan ingatannya akan menjadi kuat meskipun umurnya telah mencapai hampir umur 100 tahun. Jadi terbuktilah bila kita baca Al-Quran tuan-tuan, masya-Allah, orang yang suka mendampingkan diri dia dengan Al-Quran, insya-Allah nescaya di akhir kehidupannya, di akhir usia penghujungnya, dia tidak akan menjadi nyanyuk tuan-tuan, masya-Allah. Jadi maknanya ingatan yang Allah Ta'ala bagi kuat lagi kepadanya tuan-tuan. Dan Ibn Salah menyatakan bahawa para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Oleh kerana itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar sahaja daripada bacaan manusia. Malaikat pun tuan-tuan, masya-Allah, dia tidak diberikan keutamaan baca, tapi malaikat ni dia sentiasa suka dengar manusia membaca Al-Quran, bacaan-bacaan daripada Al-Quran. Jadi pasal itulah kita kena memohon pada Allah Subhanahu taala supaya mengurniakan taufik dan hidayah Allah Subhanahu taala kepada kita semua tuan-tuan, dan semoga kita semua yang membaca Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari akan menjadi di antara orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada membaca Al-Quran, dan apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan? Masya-Allah. Antaranya lagi, antaranya saranan yang tuan-tuan, antaranya perkara yang boleh kita buat selain daripada membaca Al-Quran ialah memperbanyakkanlah membaca surah Al-Zahrawain. Al-Zahrawain ni apa dia tuan? Masya-Allah. Orang yang baca surah Al-Zahrawain ni, pembacanya kelak akan mendapat syafaat di padang mahsyar. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah
شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيان أو كأنهما قال من تحجان عن أصحابهم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة السحرة السحرة. Yang bermaksud, kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW. Kerana sesungguhnya pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, orang yang membaca Al-Quran tu, ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang sentiasa mengikuti dan sentiasa membacanya, yang menjadi ahli Al-Quran. Dan kata Nabi SAW, Iqra'uz Zahrawain. Bacalah Al-Zahrawain. Al-Zahrawain ni apa tuan-tuan? Iaitu dua cahaya yang bersinar. Kata Nabi SAW. Iaitu apa di surah Al-Zahrawain tu? Iaitu suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah tuan-tuan ada lebih kurang 286 ayat. Surah Ali Imran ada 200 ayat. Dan kata Nabi lagi, kerana kedua-duanya akan datang pada hari kiamat, kata Nabi SAW, seakan-akan dua awan besar atau seperti dua kelompok besar daripada burung-burung yang akan menjadi hujah, menjadi pembela orang-orang yang sentiasa membacanya. Dan kata Nabi lagi, tuan-tuan SAW, kamu bacalah suratul Baqarah, kerana mengambilnya adalah barakah dan meninggalkannya adalah kerugian. Dan al-batalah, yang ahli yang melakukan kebatilan, tidaklah dapat ia menguasainya. Dan kata Muawiyah, al-batalah itu ialah ahli kebatilan adalah ahli syirik. Hadis sahih riwayat Muslim, sahih Muslim, hadis nombor 804 riwayat Ahmad, Sunan Ahmad bin Hanbal, hadis nombor 22213. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir inna asyaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang bermaksud, janganlah menjadikan rumah-rumah kamu seperti perkuburan. Nabi larang tu, kita jadikan rumah kita senyap sunyi tanpa baca Al-Quran. Surau masjid kita senyap sunyi tanpa membaca Al-Quran. Dan sesungguhnya, kata Nabi SAW, syaitan itu lari daripada rumah yang dibacanya pada surah Al-Baqarah. Itu hadis riwayat daripada Muslim dan Sahih Muslim nombor hadis 780. Dan menurut Syekh Al-Mubarakfuri, yang dimaksudkan dengan menjadi rumah itu sebagai rumah seperti perkuburan adalah suasana rumah yang kosong dan sunyi daripada zikir dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal, tuan-tuan, kalau rumah kita lama kita tinggal, tuan-tuan, tak ada penghuni, tak baca Quran, sunyi, tuan-tuan, masya-Allah. Ada pula hamba Allah Ta'ala yang lain duduk rumah itu. Pasal itulah bila kita masuk rumah baru, bila pindah rumah baru, kita digalakkan membaca suratul Baqarah. Baca suratul Baqarah supaya rumah yang kosong daripada zikir, yang kosong daripada bacaan Al-Quran, daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, selain daripada kita memperbanyakkan baca Al-Quran, dan kemudian Nabi suruh kita membaca, melazimi surah Az-Zahrawain, dua surah, tuan-tuan, yang seperti mana kata Nabi SAW itu seperti dua kelompok, dua cahaya yang bersinar, yang pada hari kiamat siapa yang amalkan suratul Baqarah dan surah Ali Imran ini diibaratkan seperti dua awan besar, kata Nabi SAW, seperti dua kelompok besar daripada burung-burung yang akan menjadi hujah pembela bagi orang-orang yang sentiasa membacanya. Ini Al-Quran inilah yang akan membela kita besok, tuan-tuan, di alam kubur nanti, tuan-tuan. Al-Quran ini yang akan menjadi pembela kita daripada depan, daripada belakang, kiri kanan, segenap penjuru kita, tuan-tuan. Masya Allah, Al-Quran inilah yang akan menjadi peguam bela bagi manusia yang sentiasa membaca Al-Quran. Dan kemudian, tuan, antaranya lagi, tuan-tuan, kita hendaklah selalu melazimi berselawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ataupun bentuk-bentuk selawat yang lain yang boleh kita bacakan, asalkan berselawat ke atas Nabi, mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Al-Ahzab,
surah yang ke-33 ayat yang ke-56 yang biasa dibacakan oleh Tok Bilal kita sebelum khatib naik mimbar, dan dalam khutbah kita juga dibaca lagi, diulang dalam khutbah yang kedua. Maknanya mengingatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang betapa kepentingannya kita ni sentiasa kena berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ia bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta mohonkanlah kesejahteraan dengan penuh penghormatan. Suratul Al-Ahzab ayat 15. Bila kita sebut Allah Taala ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud apa tuan-tuan? Allah Taala ni nak mengampunkan buah hati kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beri rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diampunkan dosa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita sebut para malaikat juga berselawat ke atas Nabi, malaikat pula mendoakan siapa je hamba Allah Subhanahu Taala yang sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat mendoakan, ya Allah, kau berikanlah keampunan kepada mereka, berikanlah syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya yang sentiasa melazimi untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila kita banyak berselawat ke atas Nabi, tuan-tuan, masya-Allah, kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam satu hadis yang sahih, Nabi pernah ajar kepada kita setiap kali selepas azan, hatta nak menjawab azan pun, sebelum kita nak menjawab azan, bilalah menyebut hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kemudian la ilaha illallah, kemudian nak jawab azan pun Nabi SAW ajar, berselawatlah dulu ke atasku sebelum kita membaca doa azan yang kita bacakan. Maknanya lepas habis azan, kita lazimi baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lepas tu baru kita baca doa tuan-tuan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhir. Sebab apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang berselawat ke atasku setiap kali selepas azan, tadi membaca doa azan tadi, aku akan berikan syafaat pada hari kiamat nanti. Jadi besarnya kepentingan selawat tuan, masya-Allah, untuk kita ni mengamalkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang lain tuan, masa pun mungkin tinggal 5 minit lagi tuan-tuan, insya-Allah kita akan membincangkan satu lagi perkara, mungkin insya-Allah sempat kalau kita bincangkan, iaitu melazimi membaca suratul Mulk pada setiap hari. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca suratul Mulk ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratun minal Quran 30 ayatan tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lahu tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa tabarakalladzi biyadihi al-mulk, wa fi riwayah fa akhrajathu minan nar wa adkhalathu al-jannah. Kata Nabi, satu surah dalam ayat Quran yang terdiri daripada 30 ayat, iaitu suratul Mulk, yang tuan-tuan amalkan setiap malam sebelum tidur. Tuan-tuan, jadikan terus amalan kita yang kita baca 30 ayat sebelum kita tidur. Pada hari kiamat nanti tuan, orang yang mengamalkan baca suratul Mulk ini tuan, akan memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu Taala bagi orang-orang yang selalu membacanya dengan merenungkan artinya. Bukan setakat baca tuan-tuan, kita ambil renung sikit tuan-tuan. Alladzina tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai itu kita merenungkan artinya sehingga Allah Subhanahu Taala mengampunkan dosa-dosanya, iaitu suratul Mulk. Jadi maha suci Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan, segala kekuasaan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam riwayat yang lain, sehingga dia dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Hadis sahih riwayat daripada Imam Abu Daud, nombor hadis 1400. Jadi tentang hadis ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya keutamaan kita membaca suratul Mulk sebelum kita nak tidur. Sebab apa? Ia merupakan sebab untuk kita mendapat syafaat, izin daripada Allah SWT untuk kita ni dihindarkan daripada siksa kubur, tuan. Jadi seperti mana hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabr. Surah itu menghalang dan menyelamatkannya daripada azab kubur. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, dia mengatakan sudah hadis yang sahih. Dan juga Nabi SAW bersabda, man qara'aha kulla laylatin mana'ahu Allah biha min azabil qabr. Barang siapa yang membacanya suratul Mulk setiap malam, maka surah itu akan membela orang yang membacanya daripada siksa kubur. Hadis riwayat Imam
At-Tirmidzi. Jadi itulah tuan-tuan atas beberapa perkara yang boleh kita lakukan, iaitu perbanyakkanlah membaca Quran. Lazimi membaca surah Az-Zahra, iaitu Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kemudian tuan-tuan, masya-Allah, selalu kita ni tuan-tuan memperbanyakkan membaca suratul Mulk. Sebelum kita nak tidur tuan, baca surah Al-Mulk. Kemudian antara ini tuan-tuan, sama-sama kita melazimi baca ayatul kursi setiap kali selepas solat wajib kita tuan-tuan. Ini antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Setiap kali solat fardu kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, pastikan setiap kali kita wirid, walaupun kita nak cepat, kelang kabut macam mana pun tuan-tuan, nak cepat pun, hatta macam kalau kita ada online pun, nak kuliah online, pada para asatizah nak online pun, tak apa, buat ringkas je. Tasbih, dia buat apa ni? Dia berzikir, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian terus baca ayatul kursi. Kemudian terus dengan program yang nak disambung. Jadi jangan kita tinggalkan membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat wajib kita. Sebab apa kata Nabi SAW dalam sabdanya, man qara'a ayatul kursi duburi kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayatul kursi pada setiap akhir solat wajibnya, tidak akan ada yang mencegahnya masuk syurga Allah SWT illa al-maut, kecuali ia meninggal dunia. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Mardawih dan Al-Darqutni. Di ini antara tuan-tuan beberapa perkara yang kita kongsikan dalam masa yang terbatas ni tuan-tuan. Masya-Allah, kuliah online ni pun tak bolehlah lama-lama sangat tuan-tuan. Masya-Allah, cuma kita mengambil sedikit iktibar apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan sebagai sedikit amalan yang boleh kita lakukan sebelum kita ni berhadapan dengan kematian. Iaitu tadi yang seperti mana saya sebut tadi. Yang pertama, perbanyakkanlah membaca Al-Quran, perbanyakkanlah membaca suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Perbanyaklah kita melazimi berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat kata Nabi. Apatah lagi kita yang kerdil, yang banyak dosa ni tuan-tuan. Lagilah kena perbanyak berselawat ke atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya melazimi membaca suratul Mulk setiap malam sebelum kita tidur. 30 ayat tuan-tuan. 10 minit itu tuan. Tak lama tuan. 10 minit je. Jadikan sebagai amalan mulai daripada malam ini tuan-tuan. Kita dah tahu lepas ada hadis Nabi sebut. Siapa yang baca surat Al-Mulk, dia akan terhindar daripada siksa kubur Allah SWT. Dan ya akhir tadi, perbanyakkan membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat wajib kita, seperti mana yang hadis sahih yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa yang baca ayatul kursi setiap kali selepas solat wajib dia, tidak ada yang pisahkan dia dengan syurga Allah SWT, dengan syurga, melainkan ilmu, kecuali dia meninggal dunia ini tuan-tuan. Jadi rugi kalau kita tak rebut peluang amalan-amalan yang boleh kita lakukan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda rasa sekadar itulah yang dapat dikongsikan bersama, dan anda ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur pada malam ini, itu skuad pengurusan jenazah Malaysia dalam Al-Fatah Production, tak silap Al-Nur Fatah Production, yang telah menyediakan sistem audio yang baik dan studio yang sangat baik pada malam ini. InsyaAllah untuk sama-sama Innahu wa ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO peringkat kebangsaan yang khusus berkhidmat dalam pengurusan jenazah sama ada di dalam dan luar negara. Pihak SPJM berpengalaman dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah reput, HIV/AIDS, TB, COVID-19 dan lain-lain. Berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan pada tanggal 24 Januari 2018. Bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam mengendalikan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang keperluan mendalami ilmu pengurusan jenazah.
SPJM, ke arah pengurusan jenazah patuh syariah profesional dan antarabangsa. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.facebook.com/Squad Pengurusan Jenazah Malaysia.